So malam ni kita akan pergi kepada surah Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama? Okey, kat sini ni direct orang kata apa, copy paste daripada salah satu terjemahan. Dan kenapa dia terjemahan macam ni meliputi hari pembalasan ni, kita hari tu dah bincang perkataan din, kalau tak silap kita dah bincang perkataan din dalam kat mana kita bincang perkataan din tu Al-Fatihah. Al-Fatihah Hari pembalasan. okey. Oh ya, mula kita bincang yang surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, dan kita relate dengan Al-Fatihah yang mana hari pembalasan tu kan. So kita dah bincang maksud dia tu. So sebab itu dia macam kalau kita tengok tafsir akan ada yang dua-dua yang disebut lah. Satu mendustakan agama, satu lagi mendustakan hari akhirat sebenarnya. Dalam konteks maknanya dua-dua penterjemahan. So yang ni diletak dua-dua sekali okey. Kemudiannya orang itu ialah yang mengherdik anak yatim, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan kepada yang berhak diterima oleh orang miskin. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai terhadap solatnya, juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak dan tidak memberi sedikit pertolongan. Wa yamna'unal ma'un, tidak memberi sedikit pertolongan. Itu salah satu translation yang kita boleh jumpa lah. Surah ni agak menarik kalau kita tengok from certain perspective lah. Satu persoalan, dalam surah ini siapa yang digambarkan sebagai pendusta agama? Orang yang dia bermain-main dengan agama, maksudnya dia tak ambil penting pasal agama. Dia tak ambil penting pasal agama. Contohnya apa? Tak solat ke contohnya macam mana? Macam yang lalai-lalai semua dia lah. Okay. Now, untuk letak konteks kalau kita tengok ayat ni turun masa bila? Dan kalau kita tengok surah kalau kita tengok kat Quran tu biasanya dia akan ada tulis Makkiyah atau Madaniyah. Ini salah satu surah Makkiyah, dan memang seperti mana yang kita sebut sebelum-sebelum ni lah, surah-surah fasa ini banyak memfokuskan, memberi penekanan kepada akidah-akidah yang core, akidah-akidah yang maknanya asas, maknanya mereka baru mengenali Islam, dan pertamanya ditanam akidah, dan sebagai satu observation kasar, saya merasakan bahawa kita pula lebih banyak membesar dengan ayat Madaniyah. Setuju ke kau macam tu? Maksudnya secara bila kita membesar tu, bila kita cakap Islam tu apa, mainly yang kita akan terbayang apa yang kita belajar unsur-unsur fiqh which is mainly ayat-ayat Madinah lah unsur fiqh ni. Kalau diimbas apa yang kita dah belajar kat sekolah selama ni, ini dah SPM dah kan. So maknanya sepanjang kalau sekolah rendah, sekolah menengah yang kita dah belajar biasanya memang akan ada subjek-subjek pendidikan Islam dan sebagainya kan. Apa yang mainly kita belajar dalam tu? Maksudnya kalau kita kata Islam, gambaran Islam yang kita dapat, biasanya kita akan tergambar apa based on apa yang kita belajar, yang standard yang kita belajar. Standard macam mana tu? Standard syllabus, standard sekolah lah maksudnya. Sebab rasanya kalau bagusnya di Malaysia ni maknanya basic pembelajaran agama tu disistemkan di sekolah. Of course ada perbezaan lah antara
sekolah macam sekolah alamin dan sebagainya ni dengan sekolah kebangsaan biasa tu. Tapi still kalau kita cakap secara umum pun akan ada lah at least certain portion yang memang terpaksa belajar, maknanya budak-budak kena belajar juga. Tapi maknanya from apa yang kita belajar secara formal tu, ataupun kalau yang dari sekolah alamiah apatah lagi, apa yang kita dah belajar macam-macam ni, rasanya macam kita lebih banyak belajar ayat Madinah ke Mekah? Ni just tanya pandangan peribadi. Kalau tengok dalam konteks semua tu, saya rasa mungkin Madaniyah kot. Madaniyah. Tapi biasanya akan ada subjek ataupun chapter akidah kan? Ada. Kalau akidah kat situ apa yang kita belajar? Boleh ingat tak? Ke dah? Ke tak ingat? Saya tak pasti lah. Biasanya macam tauhid lah kot biasa tu kan? Lebih kurang. So yang ayat-ayat begini ni quite interesting, sebab dia masih menekankan akidah, tapi dalam aspek yang berbeza dalam aspek yang berbeza. Sebab kalau kita kata sebelum ni kan, bila kita baca surah Al-Alaq yang kita cakap, kita bincang pasal akidah tu apa, dan ayat-ayat makiyah ni banyak tanam akidah, tapi bila kita kata akidah apa yang ditanam, so akan ada surah yang mungkin kita belum baca tapi kita belum tadabbur, tapi nanti kita akan sampai yang memang banyak cerita pasal akhirat, pasal hari kiamat, pasal syurga, pasal neraka, nanti kita akan tengok kan. Dan kalau kita tengok juz amma, kita flip through, perasan je ayat-ayat yang memang nak kata apa memang bulat-bulat pasal akhirat, pasal syurga, pasal neraka kan. Ada juga surah yang pasal mentauhidkan Allah kan, Qul huwallahu ahad tu. Ada juga pasal so yang macam ni mungkin kalau kita nak kategorikan, dia lebih kepada pasal Islam tu apa, macam tu. Maknanya secara akidah ni, Islam ni apa sebenarnya kan. Sebelum cerita ayat fiqh tu, maksudnya so datanglah suatu persoalan, siapa yang mendustakan agama ni. So itu sendiri memberi gambaran akidah yang ditanam dari awal. Orang yang actually Islam tu macam mana, dan mendustakan agama tu macam mana dari awal jadi dia agak interesting dalam konteks kebanyakan fiqh belum turun Okay, so kita nak cuba tengok lah kenapa kita tadabbur surah-surah ni. Kita nak memahami juga Islam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, especially di Mekah kan? Kerana keislaman mereka tu tidak syak lagi walaupun banyak ayat fiqh belum. So bila dia jadi interesting lah kat situ, kita kata Islam ni kat mana? Sebab kalau kita kat sekarang ni, macam yang kita terbaik Islam tu yang solat, puasa, zakat, haji lah kan. Tapi dalam keadaan kebanyakan syariat tu belum disyariatkan, so keislaman mereka itu di mana So dan benda ni penting sebab inilah yang menjadi sumber kekuatan mereka, yang menjadi asas, dan akhirnya bila pindah ke Madinah dan sebagainya pun, ini core yang telah terbina menjadi foundation kepada ayat-ayat dan kefahaman yang akan datang kemudian Now Kalau lah kita ni sebab kita dah nampak semua ayat tapi kalau lah macam kita tak tahu surah ni cerita apa, tiba-tiba kita ditanya bayangkan ada seorang tu dia digelar pendusta agama kita akan bayang apa kalau personal lah. Maknanya kalau kita kata ada orang tu pendusta agama sungguh, tapi dia tak cakap benda lain, kita akan agak ataupun terbayang apa benda yang dia buat dalam kefahaman umum kita, ataupun orang lain lah. Kalau kita kata ada orang tu pendusta agama, agak-agaknya orang terbayang apa masalah dia, apa ni yang dia buat sehingga dia gelar dia mensyirikkan Allah. Okey. So itu yang paling obvious lah. Ada lagi contoh? Perkara yang mendustakan agama. Yang tu paling direct lah kan, sebab directly mendustakan agama. Tapi ada tak benda tu dia sebut kat sini yang kita terbayang tadi tu? Secara direct tak ada kan? Walaupun kalau kita nak indirect mungkin adalah kalau kita teriak ni macam syirik kecil dan sebagainya. Itu dah satu perbincangan lah. So surah ni agak menarik dalam konteks tu. So pendusta agama yang dibayangkan apa
So kalau kita belum pernah fikir, kita fikir lagi sini. Siapa dia kan? Dan Allah terus jawab soalan ayat lepas tu kan. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Yang gambaran pendusta agama dan pendusta di akhirat lah, kalau kita ambil sekali maksud itu yang Allah bagi tahu dari awal ni adalah orang yang cara dia berinteraksi dan cara dia melayan orang-orang yang, kalau dalam konteks ni, anak yatim dan orang miskin secara umumnya itu dua kategori manusia yang semua orang tahu semua orang tahu mereka, kita boleh kata kategori yang memerlukan kan. Tak ada orang yang, tak kisah agama apa, tak ada agama pun, bila tengok anak yatim kan, orphan, ataupun kita tengok miskin, poor, tak ada orang yang tak boleh appreciate mereka perlu dibantu. So tu sebab tu dua sampel yang sentiasa diulang ni. Maksudnya kalau orang yang belum terima Islam pun dia tahu yalah kategori itu apa yang dia kehilangan Dan Allah terus mengaitkan, maksudnya mendustakan agama tu orang yang, kalau dekat sini, yang directly mengherdik anak yatim dan tak galak beri makan kepada orang miskin yang dia berhak menerimanya. So agak interesting dekat situ dalam konteks. Okey, sebab kita cuba put in konteks para sahabat kita ni belum lagi mendefine Islam tu macam kita katakan rukun Islam rukun Islam kita tu syahadah, of course lah mereka dah tahu. Kalau kita kata solat, puasa, zakat, haji kan. So kebanyakan daripada itu dia, walaupun kita katakan haji tu maksudnya dalam bentuk yang umum tu, sebab haji ni tak pernah terputus kan. Maksudnya masa zaman jahiliah pun ada haji, cumanya di dalam bentuk yang corrupted lah dengan berhala dan sebagainya. Tapi nak katanya Islam yang mereka kenal dulu, yang menekankan siapa yang tak jaga, siapa yang tak baik dengan orang-orang yang memerlukan, kategori yang macam ni, mereka lah pendusta agama. Itu satu benda yang kalau kita realize sekarang maknanya dia menimbulkan satu persoalan lah. Maknanya, sebab kalau kita rasa selamat, aku dah betul-betul menjalankan agama sebab aku solat, puasa, zakat, haji, tapi Allah kata yang cara layanan anak yatim dan orang miskin ni lah termasuk yang menyebabkan seorang tu pendusta agama. So kadang-kadang ramai di kalangan kita ni yang terpaksa cek balik kan, sejauh mana kita na'udzubillah tergolong dalam golongan ini. Dekat sini lagi pun interesting juga fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang solat musallin pula orang yang solat, orang yang dikenali dengan solat so dia bukan, kalau kita tengok bahasa Arab ni dia ada belajar kan isim dan fi'il, isim dan fi'il. Belajar. Kalau musallin ni yang mana? Orang musallin, orang yang sembahyang Orang yang sembahyang. Dia bukan perbuatan solat tu, tapi orang yang memang buat benda tu kan. So kalau dalam Quran ni kita akan perasan contohnya ada beza antara allazina amanu dengan mu'minun, ataupun allazina kafaru dengan al-kafirun. So contohnya allazina yusallu dengan al-musallin. So macam orang yang buat benda tu dengan pembuat ke sama je? Dia macam sama, tapi boleh faham kan setengah orang buat analogi macam ni. Orang yang menyanyi dengan penyanyi beza tak? Faham. So penyanyi tu memang dia dikenali dengan benda tu kan. Ya, orang menyanyi tu memang dia menyanyi bilik air, maknanya sedap tak sedap pun dia menyanyi juga kan. So sama kalau kita cakap kat sini al-musallin ni quite interesting, sebab dia macam orang tu memang dikenali dia solat. Dia bukan pernah solat dia memang solat, tapi celaka dan far dekat situ, kalau kita kan ambil maksud maka dia macam ada kaitan dengan ayat sebelum tu So itu satu perbincangan apa kaitan pula dengan ayat sebelum tu kan. So kalau kita sambung lagi, allazina hum an solatihim sahun allazina hum yuraun. Dia ada dua benda yang disebut, lalai dan keadaan riak. Nah, bab ni kalau kita perasan dia banyak dibincangkan terpisah daripada ayat sebelumnya. Betul ke saya cakap macam tu? Maksudnya dia dibincangkan just purely pasal solat tanpa dikaitkan dengan ayat sebelum tu cerita apa. Bukan nak kata salah bincang macam tu, tapi nak katanya kalau dalam pakej surah ni, sebab kalau kalau kita baca setakat ni nampak macam tiba-tiba dia shift cerita lain tak? Mula-mula dia cakap pasal hubungan dengan yatim dan miskin, tiba-tiba dia cakap pasal solat kan.
Ni macam dia tukar cerita ke dia masih cerita yang sama? Kalau setakat ni baca. Mungkin dia macam nak kaitkan dengan mendustakan agama tu kot. Perkara-perkara yang mendustakan agama. Tapi maksudnya dia kategori yang berbeza lah. Banyak contoh lain. Dia quite interesting kat situ sebab kalau kita baca sampai habis, yang ni ada kaitan tak dengan sebelum tu? Yang dia berkaitan dengan ayat 6 juga. Ni macam dia balik kepada yang awal ni kan? Betul tak? Tidak beri makan ni yang pasal miskin, yatim miskin tu lah. So kalau kita ambil secara package, dia quite interesting kalau kita ambil flow begitu. Dia macam kalau kita nak ambil bahasa kita, orang yang berdusta agama ni yang tak tolong orang susah, kalau kita simplify bahasa kita, orang yang berdusta agama ni, dia orang yang tak menolong orang yang susah walaupun dia memang solat. Sebab solat dia tu tak ada apa sebenarnya. Dia memang tak ada efek pada dia lalai je solat tu. Dan solat dia tu untuk orang tengok je. Yura'un ni maksudnya reason dia solat tu maknanya untuk orang untuk orang. Riak, kalau ro'a tu kan nampak kan. So maknanya sebab orang nampak lah dia solat tu bukan sebab Allah sebab dan direct relation dia ialah sebab dia tak buat benda ni, dia tak tolong orang. Dia ada implikasi maknawi dalam konteks. Kalau betul seseorang tu solat yang sebenar, solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil dia akan buat benda-benda yang tadi ni. Faham? Maksudnya orang yang solat yang benar dan dia tahu solat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia faham Islam yang diturunkan oleh Allah ni, mustahil lah on one hand dia solat, on the other hand dia masih berlaku sedemikian kepada yatim dan miskin dan orang yang memerlukan pertolongan lah. So kalau kita ambil from a package tu faham ke? Maksudnya kita ambil as a flow cerita. Nak cerita macam dia mungkin jadi satu muhasabah yang besar kepada kita lah, yang mungkin contohnya solat tu dah settle lah, kita memang solat. Tapi benda ni kita abaikan dan dia macam Allah macam hint bahawa status solat kita sebenarnya macam ni je kalau kita tak menolong orang ni. So itu satu perbincangan lah sebenarnya. So kalau kita pergi kepada the whole tema tu, dia macam yang ni dimerahkan ni benda yang directly related dan tengah-tengah ni pasal solat ni. Maksudnya Allah kata macam solat dia tu untuk orang tengok je kan, bukan untuk aku. So itu satu akidah yang agak kritikal lah sebenarnya. Dan kalau kita faham benda ni sebelum ni kita ada tanya sekejap, ada ke dalam slide ni? Sekejap nak tengok sekejap. Ada. Tak apa. So apakah implikasi akidah ni? Kalau lah seseorang Muslim tu ataupun insyaAllah kita ni akidah ni settle. Sebab kita ayat ni bila kita cakap pasal akidah, dia mau kepada kepercayaan ni. Dia mau kepada apa yang kita yakini. Kita belum cakap, maksudnya belum cakap pasal pahala ke dosa dan sebagainya. Dia cakap pasal pendusta agama ni siapa. Inilah dia gambaran pendusta agama. So dia mau kepada akidah punya perspektif. So for sure kita akan amat concern kepada orang yang memerlukan kan. Sebab tu kita akan nampak Nabi SAW dan para sahabat, itulah karakter dia. Dari awal itulah Islam yang diajar kan. Which is interesting lah bila kita kata dari awal mereka diajar Islam yang begitu. Sebab itulah amat berbeza dengan kita yang macam kita cakap, kita dia dibesarkan dengan fiqah saja. Maksudnya kalau akidah ni tak ada. So sebab tu kita ada orang harapnya bukan kita lah, ada orang Islam yang dia tak rasa bersalah, tak tolong satu hal. Kalau yang menzalimi orang tu lagi teruk lah kan. Dan dia merasa puas hati dan merasa selamat sebab dia dah mengamalkan fiqah-fiqah yang ada. Tu satu concern yang inilah. Dan keduanya kita akan rasa solat yang benar maknanya solat yang benar tu takkan membiarkan yang memerlukan tu macam tadi lah. Maksudnya kalau betul kita solat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin on the other hand solat tu tak menggerakkan kita untuk membantu orang yang susah. Ketiga, nak bincangkan satu aspek lah sebenarnya. Bila kita cakap pasal yatim dan miskin, yang adalah dua kategori yang sebenarnya siapa-siapa pun boleh appreciate mereka memerlukan. Kalau kata-kata yatim ni dia kehilangan penjaga, dia kehilangan orang yang boleh memberi kasih sayang,
dia kehilangan orang yang yalah membantu dia membesar. Dan miskin ni pula dia kehilangan benda-benda fizikal lah, harta benda, keperluan basic dan sebagainya. So dua benda ni adalah kategori yang tak ada orang yang tak boleh appreciate lah. Kenapa mereka tu memerlukan bantuan kan. Saya nak bawa satu perspektif yang lain dalam konteks bagi orang bagi seorang Muslim yang meyakini, sebab kita cakap tadi kekurangan yatim ialah hilangnya parent yang miskin tu kehilangan ataupun kekurangan harta dunia. At the same time kita rasa yang mana yang lagi bernilai yang mana yang lebih bernilai, akhirat ke dunia? Kalau kita cakap, kalau kita tanya secara umum gitulah. Akhirat betul yakin ke sebab jawapan skema? Sepatutnya concern akhirat. Kalau secara umum ni untuk tanya orang yang Islam ke atau bukan Islam? Muslim lah, Muslim. Kita Muslim. Akhirat lah. So kalau orang yang tak percaya akhirat memang dia tak kisah kan. Okay, kalau kita letak value begitu maknanya kita kata of course benda akhirat tu lebih bernilai daripada dunia. Banyak in the end sebenarnya dunia ni tak adalah apa pun. Apa yang bernilai tu kalau yang bawa ke akhirat So bila kita gabungkan dua benda tadi sepatutnya kita juga amat-amat jadi concern kepada, kalau yang saya sebut kat sini, yatim dan miskin agama. Boleh faham ke kalau macam tu? Maksudnya bukan yatim dan miskin dunia, tapi yatim dan miskin agama. Kau cakap macam tu faham ke? Boleh terbayang? Yatim saya tak pasti. Saya tak faham yatim. Okay. Kalau miskin? Miskin mungkin dia macam dia tak ada ilmu agama tu. Mungkin. Okay. Kalau pernah jumpa orang yang tak solat tak? Tak solat 5 waktu? Pernah. Jumpa ataupun tahu keujian From currency akhirat, boleh faham ke kalau kata itu miskin habis tu, sebab itu amalan yang pertama sekali kan. Maknanya orang yang tak solat 5 waktu tu itu miskin tahap paling miskin lah. Boleh faham ke kalau cakap macam tu? From akhirat punya perspektif. Sini dari segi pahala ke macam ni? Dari segi nilai sebab kau pahala tu panjang lain sikit ceritanya. Sebab kalau kita cakap solat misalnya solat sunat ke apa tu mungkinlah pahala solat tu kan tiap agama sebenarnya secara nilai dia kurang lah kan. Dia tak solat tu memang kurang betul lah. So bila kita kata itu tiang agama, maknanya dalam semua amalan Islam ni tak solat 5 waktu tu lah kalau kita nak kata paling miskin in that sense. Itu paling miskin lah sebabnya nilai-nilai, maknanya tiang pun tak ada lah rumah dia tu kan, in that sense. Of course yang lain-lain tu pun juga begitu kan. Kalau yatim ni kalau kita boleh perspektif orang yang dia either dia ada parent atau tak, tapi tak ada orang yang guide dia untuk akhirat lah. Kalau kita cakap yatim tu maknanya tak ada orang yang memberi guidance kalau kita cakap ibu bapa tu. Sebab ada kita mungkin bertuah kita lahir alhamdulillah parent kita faham Islam, bersungguhnya nak hantar kita sekolah Islam macam kan. Tapi ramai orang tak begitu, betul tak? Maknanya ada orang yang parent yang tak kisah ataupun tak sempat nak kisah dan semuanya. So in a way dia macam yatim agama lah, maksudnya dia tak dapat tu yang. Dan bila kita cakap yatim dan miskin ni, kita bukan cakap pasal jahat atau salah, faham ke? Kita tengok yatim dan miskin ni, kita bukan benci dan ya Allah menyampah aku tengok. Dia bukan macam tu. Dia kesian kan? Kesian sebab dia kekurangan So by right, kalau kita tengok orang yang tak solat, kalau kita tengok orang yang miskin, sungguh miskin kita rasa nak marah ke, kita rasa menyampah ke, kita rasa kesian dan nak tolong? Kesian lah, tak nak tolong. Kesian. Kalau kita tengok orang yang tak solat, sepatutnya kita rasa macam mana? Kena tegur lah. Atas dasar kesian tu kan, kita nak dia selamat dan ada benda tu kan. Dia bukan kenapa nak highlight benda ni, sebab ada orang yang approach dia terhadap orang-orang macam ni macam nak gaduh lah, macam nak marah kan. Sedangkan bila kita tengok orang yatim, maknanya kebanyakan orang yang macam ni dia agak berbeza lah kalau contohnya kita kata apa dia dah dapat didikan yang baik apa semua, tapi tiba-tiba lah dia memilih benda yang itu satu hal lah. Tapi kebanyakan orang masyarakat kita yang tak solat, yang apa-apa semua ni, sebab memang dia tak pernah dapat didikan seperti mana yang kita dapat So
bila kita realise macam tu, yang alhamdulillah kita ni taklah yatim dari segi agama ni, tapi ramai orang lain yang yatim, kita sepatutnya rasa kesian kita sepatutnya rasa kesian. Dan sebagaimana juga kita tengok anak yatim dalam konteks dunia yang perlu menyumbang, kita perlu rasa kesian. Perasaan kita pun begitu Now, kat sini nak bawa berfikir nak bawa berfikir supaya kita boleh realise apa kesan bila akidah ni ada berbanding kalau kita Islam kita ni hanya fiqh. Pernah dengar hadis ni tak? Ni bahasa Arab belah kanan, bahasa Inggeris belah kiri. Nampak ke? Solatun fi masjidi haza. Ni Rasulullah SAW sebut ni. Solat di masjidku ini khairum min alfi solatin fi ghairihi min al-masjid illa al-masjidil haram. Maksudnya dia lebih baik, maksudnya solat di Masjid Nabawi lebih baik daripada, maknanya lebih baik sebanyak 1000 kali ganda solat di masjid lain. Tak termasuk Masjid Haram lah, sebab Masjid Haram dia sebenarnya lebih tinggi. So maknanya, dan sebab tu ramai orang je terkejar sebenarnya nak pergi umrah dan sebagainya. Okay, solat Masjid Nabawi 1000 kali ganda solat masjid kita ni lah. Dan satu lagi hadis, solatun fi masjidi haza afdal min alfi solatin fima siwah illa al-masjid al-haram. Poin yang sama tadi solat di masjid ku ni 1000 lebih kan. Kalau kata khairun tu maknanya lebih lah, bukan exactly equal sign 1000 tu, tapi maknanya dia tanda lebih besar kan, lebih besar kan, kecuali Masjid Haram. Dan solat fil Masjidil Haram afdal min solati fi masjidi bimi'atin solat. Dan solat di Mekah tu pula 100. So kalau kita kata orang yang pergi umrah 100,000 lah kan, 100,000 daripada masjid kita. Now, itulah betapa besarnya. Dan sebab tu rasanya bulan Ramadan, siapa yang berduit tu lagilah dia bekerja, sebab 100,000 tu normal kan. Kalau Ramadan berganda lagi, wah, tu yang rasa macam rugi kan. So berdasarkan ganjaran yang sebegitu besar ganjaran, maknanya tu sekali solat kan. Maknanya kalau 5 waktu, dan maknanya kalau kita duduk situ berapa lama, setiap kali, macam orang lain kat tempat lain kat Malaysia ni satu dia 100,000, maknanya tak boleh challenge lah. Kalau lah kita lahir kat situ, kita akan tinggalkan tak tempat tu? Tak. Confirm tak kan? Macam rugi apa? Banyak. Betapa banyak rugi. Kalau kita hidup berapa puluh tahun kan. Maknanya orang yang darab lah 100,000 kan. Maknanya tak boleh challenge Tetapi kenapa para sahabat tinggal? Kan kita tahu lepas Nabi SAW wafat, ada yang pergi ke mana-mana lah, sampai ke mana-mana ni kan, sampai ke Eropah dan sebagainya. Dan kebanyakan mereka bila keluar tu dah tak, maknanya meninggal di luar lah, tak sebab balik, dia bukan ada flight nak balik kan. So memang ramai syahid dan meninggal di luar. So macam mana sahabat ni, kenapa sanggup keluar kan? Tak rugi ke? Pernah fikir tak soalan ni? Mungkin dia orang nak sebarkan agama. Okay, maknanya pahala dia mungkin lagi berganda lah kan, sebab dia terus kalau digunakan. Itu satu perspektif lah. Kalau maksudnya okay, tu satu perspektif yang quite interesting dalam konteks of course kalau diberi pilihan, sepatutnya kita memang kejar benda yang berganda macam ni. Contohnya Lailatul Qadar Lailatul Qadar 1000 bulan, masjid, solat di Masjid Nabawi, solat, kalau kita ada duit nanti kita pergi kan. Itu memang kita kena kejar secara umum Tapi memang ada orang kata ada beza amalan yang berganda, tapi kita hanya boleh buat masa kita hidup. Dengan macam kita cakap tadi lah, dakwah tu pahala dia berterusan walaupun kita dah mati. Dan macam sahabat dulu, kerana dakwah dia lah, pahala tu masih berterusan sampai dah 1400 tahun dan sebagainya. So itu satu perspektif. Kedua, kalau nak kait dengan surah ni, dia ada kaitan ini juga kerana mereka bukan pendusta agama. Faham tak? Kalau kita faham konteks tadi sebab tu para sahabat ni, bila dia dah faham Islam tu, dan dia tahu ada orang yang belum dapat mesej tu, maknanya macam kita cakap tadi lah, macam kata yatim miskin dan segala agama, maknanya kita tak bantu, kita tak beri, kita tak sampaikan, dia boleh je menjatuhkan kita pendusta agama. Dan dalam konteks ini dalam konteks na'udzubillah lah, kalau kita kata orang tu dah dicop pendusta agama oleh Allah SWT sendiri, maknanya pahala dia nak letak mana kan? Faham ke? Maksudnya contoh kalau kita kata ini yang orang mudah faham sikit
Solat 5 waktu tu tiang agama, amalan yang pertama dia tanya dan sebagainya kan. Kalau lah orang tak solat 5 waktu, kemudian dia rajin buat pahala lain, berzikir ke apa, sedekah ke, lepas tu dia kata, oh banyak pahala aku ni kan, still lepas tak? Faham ke? Tak. Maknanya dia dah fail dekat benda yang paling dia, sebab dia bukan macam ni, dia ada beza menambah pahala dengan menunaikan kewajipan kan. Maknanya kalau menggagalkan kewajipan, faham kan macam ni? Contohlah kalau dosa yang besar ni, contohnya derhaka direct ni, kalau direct na'udzubillah lah, direct derhaka dengan ibu bapa. Tapi pada masa sama dia bagilah duit kat mak bapak tu setiap bulan. Macam mana dia? Dia macam pelik sikit, tapi nak kata from perspektif mak dia tu, still benda tu tak boleh membayar yang tadi tu. Faham kan? Macam ada benda yang core yang kalau kita macam kalau kata rukun Islam rukun Islam tu tak dibuat, lepas tu kita pergi buat pahala lain yang tapi still rukun Islam tu kita tinggal. Maknanya apa makna pahala tu kan. So kalau kita nak kata gitulah. So dia ada benda yang core dia ada core yang maksudnya takkanlah kita nak jadi pendosa agama. Dan kalau dah jadi pendosa agama, dia sama kalau kita cakap macam ni. Ni kalau contoh hypothetical katalah kita jalan-jalan, berlaku something yang sepatutnya kita boleh tolong orang jatuh dalam longkang ke, tak tahu lah nak bagi contoh apa yang dekat kita nampak, sepatutnya kita tolong, tapi kita tak betul, aku tak boleh nak tolong ni, aku nak pergi solat berjemaah ni. Faham ke contoh macam dia macam okey, betul lah, bagus, memang kita secara umum tapi dia ada benda yang maksudnya awak biar dia macam tak boleh masuk akal kan, dia tak masuk akal. So itu neraca kita yang kadang-kadang dia dah jadi macam bukan kita nak kata yang pergi buat haji umrah banyak kali tu macam tu tapi andainya kalau ada orang yang pada masa sama dia mendosa agama walaupun dia buat benda tu, so yang kita bukan nak judge orang tapi kita nak semua orang realise ada tanggungjawab ada tanggungjawab kita. So balik pada satu cerita ni lah kan, ni yang kita dah cerita pasal perbincangan kita sebelum ni kafir ke jahiliah dan sebagainya. So kalau kita cakap yang jahiliah tu from surah ini, dia macam generally speaking yatim dan miskin agama lah kan. Maksudnya tak ada orang pernah cerita kat dia. Kebetulan dia bukan macam kita yang lahir dan keluarga Islam yang dah ajar Islam. Dia membesarkan macam dia. So tak ada orang yang macam menjadi parent dan mendidik dia dalam keislaman tu. Itulah dia. So kalau kita tak concern, na'udzubillah, yang kita kata bagaimanakah kita solat tetapi kita lalai dan maknanya solat kita tu untuk apa sebenarnya? Sebab tanggungjawab yang sama yang Allah suruh kita solat tu, tanggungjawab itu jugalah agama ini menyebabkan kita kena amat concern pasal benda-benda sebegini. Okey, itu adalah perbincangan kita untuk malam ni. Ada perbincangan, ada soalan ke? Tak ada rasanya. Okey, boleh faham dan boleh terima? Faham. Okey. So surah ni sebenarnya surah yang amat kritikal lah untuk difahami dan dijiwai, sebab dia akan menyebabkan cara kita melihat tu dan yang tu juga nanti kalau nanti sampai surah ni lah kenapa mereka sanggup berjihad tu lah kan? Sebab the fact that tanpa benda tu maknanya Islam tak dapat disampaikan ke sana dan kita rasa bersalah kalau benda tu begitu. So if terpaksa dan sebagainya, so akan ada surah-surah yang surah tu quite interesting. Ayat tu quite interesting sebab ni just teaser kepada apa yang akan tengok. So para sahabat sebelumnya jahiliah, dan jahiliahnya para sahabat ni dulu, maknanya sebelum tu macam-macam jenis jahiliah, termasuk mereka bukan jenis kalau kita tahu orang Arab yang dulu tu suka berperang dan sebagainya. Antara kabilah pun Asabiah, benci dan perang-perang. Bila dia masuk Islam, somehow dia berjaya train, especially fasa Mekah untuk bersabar apa semua kan. Sebab di fasa Mekah tu ada je macam Umar, Hamzah yang jenis kalau nak gaduh kita gaduh lah. Dia orang bukan jenis takut dan orang yang tak ada kekuatan Ada sahabat lain memang yang dhaif dan hamba tapi kalau dia orang tu nak gaduh dia boleh tibai kan. Tapi dia latih bersabar until bila Madinah ada ayat yang terpaksa
macam menyuruh balik perang tau. Dia agak interesting sebab kalau kita faham dia orang kan dulu memang minat perang. So tak payah nak suruh sangat tapi kemudian somehow para sahabat ni dah berjaya di tarbiyah untuk jadi orang yang amat menghargai, malah kita kata kat macam ni lah, banyak amat menghargai nyawa, amat menghargai orang yang susah dan sebagainya. So tiba-tiba macam takkanlah sampai nak kena bunuh orang kan, dalam konteks jihad yang diperlukan tu. Dan kat situlah Allah turunkan beberapa ayat yang kita akan tengok nantilah. Tapi itu semua Madinah lah, so lambat lagi. Mungkin lepas raya ke apa tak tahu. Sebab dia ada benda Mekah yang perlu difahami dulu sebelum benda tu kita akan nampak in proper context. Anyway, wallahu alam. InsyaAllah untuk malam ni kita sampai di situ. Semoga kita, na'udzubillah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang betul-betul memahami Islam ni dan tidak tergolonglah dalam golongan yukadzibu biddin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, insyaallah jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.